Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dolah Sarawak, seniman bidang perubatan. Apabila sebut saja nama Anita Sarawak dan Seaport Sarawak, pasti ada yang teringat pada orang lain yang turut menggunakan gelaran Sarawak ini. Orang yang dimasukkan ini adalah Dolah Sarawak, iaitu ayah kepada Seaport Sarawak dan datuk kepada Anita Sarawak. Seniman Dolah Sarawak atau nama sebenarnya Muhammad bin Haji Sulaiman telah dilahirkan pada tahun 1899 di Kampung Sungai Ara, Pulau Pinang. Beliau memiliki seorang adik bernama Muhammad Yusof. Ayahnya adalah seorang yang berbangsa Cina dari Yunan, tetapi mempunyai separuh darah berbangsa Melayu. Ibunya pula adalah berketurunan Melayu yang berasal dari Pulau Pinang. Ketika dia berumur 10 tahun, ibunya telah meninggal dunia. Selepas itu, ayahnya telah membawanya pulang ke Yunan, sementara adiknya ditinggalkan di Kelang untuk mengaji Al-Quran. Dolah Sarawak yang juga lebih mesra dipanggil Pak Lah menyatakan selepas 2 tahun di Yunan, Pak Lah telah dibawa ke Hong Kong. Kira-kira 2 tahun lamanya beliau di sana, dan kerana itulah beliau boleh bercakap bahasa Cina dengan baik. Wah, Kiai Kong, paling baik punya ginger beer. Kiwi masuk. Dia kalau main masuk, Wah, kong kiwi masuk. oh, Kemudiannya, Pak Lah telah pergi ke Singapura sebelum ke Muar Johor selama beberapa bulan. Dari sana, dia telah ke Bukit Kepong selama 2 tahun dan beliau belajar menjadi tukang emas. Akhirnya, Pak Lah telah dibawa ke Sarawak. Beliau telah ditinggalkan di sana manakala ayahnya pulang sendirian ke Singapura. Semasa di Sarawak, bermacam-macam jenis pekerjaan yang dilakukannya seperti mandur tuba, pelayan restoran, budak suruhan pejabat, penghantar surat, pemandu bas sendiri, warden penjara, penjaga PAM dan pelakon dalam beberapa buah kumpulan opera bangsawan di samping membuka kumpulan bangsawannya sendiri. Antara kumpulan bangsawan yang pernah dibukanya adalah Modern Opera dan Gazal Bangsawan Merlimau Melaka. Di Sarawak, beliau telah dijadikan anak angkat oleh Tengku Syed Idros, seorang jurutype dengan pejabat tanah. Oleh kerana telah lama menetap di Sarawak dan bermasyarakat dengan kaum di sana, beliau mampu bertutur dalam bahasa Iban dengan baik. Menurut Pak Lah, nama Dolah Sarawak itu diperolehinya daripada bapa angkatnya, Tengku Syed Idros, di mana beliau telah mengubah namanya dari Muhammad bin Haji Sulaiman ke Dolah, manakala nama Sarawak itu diperolehinya apabila Pak Lah bermain bangsawan. Maka hasil gabungan nama Dolah Sarawak terus digunakan sehinggalah ia kekal sampai ke hari ini. Ketika bermain bangsawan dalam opera Sarawak, Pak Lah telah berkahwin dengan Dayang Aina. Hasil perkahwinan ini, mereka dikurniakan 2 orang anak perempuan iaitu Seaport Sarawak dan Kuyong. Bukan tatang sebarang tatang, tatang di tempat 10 jari. Bukan datang sebarang datang, datang nak berjumpa bini sendiri. Seterusnya, Pak Lah sekeluarga telah menganggotai Siti Bangsawan of Pontianak dan menjelajah ke seluruh kepulauan Indonesia sehingga ke Singapura dan Malaya. Setelah kematian istrinya, Pak Lah telah berkahwin dengan Aisyah Buang dari Muar Johor. Hasil perkahwinan ini, mereka telah dikurniakan seorang anak perempuan. Namun, perkahwinan tersebut tidak kekal lama dan berakhir dengan perceraian. Jika jodoh tak jumpa, tak jumpa dicari. Seterusnya, Pak Lah telah berkahwin kali ketiga dengan Sharifah Intan dari Teluk Anson, Perak. Hasil perkahwinan itu, mereka dikurniakan 2 orang anak lelaki dan perempuan. Namun sekali lagi, jodohnya dengan isteri yang ketiga itu tidak panjang kerana isterinya telah meninggal dunia. Manakala perkahwinan keempatnya adalah dengan Aisyah Ismail dari Bandung, yang juga merupakan jurusolek di Kris Film. Hasil perkahwinan itu, beliau dikurniakan 5 orang anak iaitu Hatijah, Rahim, Rosini, Jamil dan Rohanah.
Malangnya, perkahwinan beliau dengan Esah juga tidak lama kerana Esah telah meninggal dunia akibat pendarahan ketika melahirkan anak mereka yang keenam. Pilu hatinya kerana kehilangan isteri dan sedih melihat anak-anaknya yang masih kecil, beliau akhirnya berkahwin lagi dengan seorang janda iaitu Fatimah Daulah. Belum lagi putus asa, masih ada harapan, masih ada lagi jodoh pertemuan. Siapa sangka tua saya, tua si orang kaya, tidak dapat darah, janda boleh juga. Ini kali tentu tidak lepas, tidak lepas. Belum dapat, aku belum puas, belum puas. Ini aku ambil keputusan, keputusan meminang dia Cik Siti Idaman. Yale, yale. Ketika menetap di China dahulu bersama ayahnya untuk berniaga, boleh dikatakan hampir semua daerah pernah dijelajahinya. Justru itu, Pak Daulah mampu berbicara dengan fasih dalam beberapa dialeknya. Pak Daulah telah berkecimpung dalam dunia bangsawan sejak usia belasan tahun lagi. Ketika itu, dia berbadan agak tinggi lampai dan tampan. Bermacam-macam kerja yang pernah dilakukannya ketika berada di pentas bangsawan, sama ada di depan atau di belakang pentas. Antara kenangan yang paling menyeronokkan baginya ketika bermain di pentas bangsawan adalah ketika dirinya memegang watak hero dan pemain biola. Apabila teringat saja kenangan tersebut, rasanya ingin kembali semula ke zaman itu. Waktu itu, peminatnya ramai, pergi ke mana sahaja, ada saja yang kenal. Yang paling menyeronokkan, jika mahu pergi makan, pasti dapat makanan percuma. Pak Daulah menyatakan hampir 30 tahun beliau berkhidmat dalam dunia bangsawan. Lebih daripada 10 kumpulan bangsawan pernah disertainya. Berpindah dari satu tauke ke satu tauke itu perkara biasa. Malah beliau juga pernah menjadi tauke kepada 3 kumpulan bangsawan miliknya iaitu Siput Opera, Sri Noran Opera dan Melaka Opera. Dek pengalamannya yang banyak dalam dunia bangsawan itu. Jika mahu dibukukan, boleh buat cerita bersiri. Tetapi kebanyakan orang bangsawan seperti saya tidak bersekolah tinggi, jadi susahlah hendak menulisnya, ujarnya. Asmara tak dapat, asmara tak dapat dibeli-beli. Bagaimanapun, beliau gembira kerana melalui dunia bangsawan ini, ianya banyak menambah pengalaman hidup yang mana pengalaman ini sukar didapati di bangku-bangku sekolah. Pak Daulah bukan sahaja berbakat dari segi lakonan, malah beliau juga berbakat mengembangkan lagu-lagu keroncong dan asli hinggakan menjadi rebutan ketika zaman remajanya. Beliau pernah menubuhkan pancaragamnya sendiri yang diberi nama White Rose Keroncong. Pancaragam ini telah ditubuhkan di Pulau Pinang pada akhir 1940-an. Beliau aktif mengembangkan lagu-lagu jenis tersebut di rumahnya Tua Payuh. Masih terhias indah 3 dari 18 buah biola yang pernah digeseknya sejak zaman remajanya. Senyum manis menawan hati, Pelak-pelak di batang padi. senyum manis menawan hati. Beberapa buah lagu asli kemudian digeseknya. Jari-jarinya masih dapat menari-nari di atas tali biola yang cantik dan menarik. Pak Daulah juga mampu mencipta beberapa buah lagu asli, tetapi banyak telah diambil dan diubah oleh rakan-rakan pemuziknya. Tak kuasalah bapa nak panjang-panjangkan hal ini, keluhnya. Apabila sahaja bangsawan mula merosot, Pak Daulah telah berhijrah ke dalam bidang perfilman. Filem pertama lakonannya adalah Nur Asmara pada tahun 1949. Beliau telah berlakon hampir 30 buah filem di studio Jalan Ampas. Bidang perfilman di bawah produksi Malay Film Production itu dimasukinya sebelum memasuki Kres Film dan kemudiannya dengan KT Kres di ST Coast Road. Antara filem-filemnya dengan MFP ialah Racun Dunia, Nasib Nilap, Nur Asmara dan banyak lagi.
Anaknya Siput Sarawak dari isteri pertama Dayang Ainang juga turut berlakon. Setelah itu, beliau telah berpindah ke syarikat perusahaan KT Kres sehinggalah syarikat itu ditutup pada tahun 1975. Pak Dollah telah berlakon kira-kira 60 buah filem Melayu. Malah beliau juga bertindak sebagai ketua storekeeper dan penyiap bangunan. Dalam banyak-banyak anaknya yang tinggal di Malaysia dan Indonesia, cuma 2 orang sahaja yang mewarisi darah seninya, iaitu Siput Sarawak dan cucunya Anita Sarawak. Durilah jalan payah tumpuk, kau belok jalan kayu jati, lima hati nak karusuk ayam jelabe, oi oi ayam jelabe. Menceritakan pengalaman pahitnya sepanjang bergelar pelakon di bawah produksi KT Kres, beliau menyatakan antara pengalaman yang tidak dapat dilupakan adalah sewaktu berlakon dalam filem Lancang Kuning pada tahun 1962. Dalam filem tersebut, babak yang dilakonkan oleh Latifah Omar yang sedang mengandung digilis oleh perahu Lancang Kuning mengingatkannya pada isterinya Aisyah Ismail meninggal dunia kerana pendarahan ketika melahirkan anak. Isteri saya meninggal dunia di Hospital Kandang Kerbau kerana tumpahan darah. Pak Lah menceritakan sambil air mata mulai bergenang di kedua belah kelopak mata. Hai, tidaklah boleh ku kenanglah kenang. Kejadian itu berlaku bertepatan dengan masa beliau berlakon dalam filem tersebut sambil menggeleng-gelengkan kepala dan bercakap dengan suara hibah. Beliau tidak mahu menyifatkan kematian itu berkaitan dengan adegan ngeri dalam filem tersebut. Ketika menetap di Sarawak bersama bapa angkatnya, beliau telah mempelajari cara-cara membuat ubat-ubatan tradisional. Menurutnya, bidang perubatan itu telah dimulakannya sejak tahun 1951 lagi dan boleh dikatakan hampir setiap artis filem kecil maupun besar pernah menemuinya untuk mendapatkan khidmatnya. Pak Lah berkebolehan membuat pelbagai ubat seperti makjun dan bermacam-macam jenis minyak seperti pemanis penyeri muka dan minyak angin untuk tersalah urat. Antara yang sering mendapatkan khidmatnya ialah pemain muzik, penyanyi dan bintang filem serta orang-orang yang sudah berumah tangga atau masih bujang. Beginilah cara saya menyerai hidup 3 beranak dan membayar sewa flat. Jelas Pak Lah yang tinggal di flat 2 bilik dalam kawasan Tua Payuh. Ketika itu, Pak Lah tinggal bersama isterinya yang kelima iaitu Cik Fatimah Dollah 53 tahun dan cucu yang dijadikan anak angkat serta masih bersekolah iaitu Hartini Nawati Hamzah 13 tahun. Filem terakhir lakonan Pak Lah sebelum mengundurkan diri dari dunia seni adalah filem Semangat Ular. Selain berlakon dalam produksi dalam negara, Pak Lah juga pernah berlakon dalam filem luar negara. Menurut kenyataan akhbar berita harian 4 Ogos 1969, seramai 10 orang pelakon filem Melayu telah terpilih untuk mengambil bahagian dalam filem Inggeris Jungle Boy. Mereka akan berlakon dalam filem usaha bersama Australia dan Amerika. Ianya adalah persembahan dari studio Ransa Park Film dan Max Brown Production. Antara pelakon yang terlibat adalah Dollah Sarawak, Sidi Awang, Ahmad Sabri, Sharif Dol, Zawi Muhammad, Din Wan Cik, Sharif Medan, Ahmad Daud, Salim Bacik dan Hamzah Husin. Setelah beberapa tahun menabur khidmat di bawah produksi KT Kres, beliau telah berhenti dari syarikat berkenaan, ditambah lagi dengan keadaan kesihatan yang tidak menentu. Beliau telah membuka sebuah warung di daerah Pumonchu Road, Singapura dengan menjual makanan seperti lontong, mi rebus, sate dan pelbagai makanan lain yang mana pelanggan utamanya adalah pelakon-pelakon di produksi tersebut. Gerai makanan tersebut telah diusahakannya dan keluarga dalam beberapa tahun. Namun oleh kerana keadaan kesihatan dan usia yang semakin uzur, beliau telah bersara. Dollah Sarawak telah meninggal dunia kerana sakit tua pada hari Isnin 21 April 1994 di samping isterinya Fatimah Dollah. Semoga rohnya ditempatkan di kalangan orang yang beriman dan beramal soleh.
Al-Fatihah. Oh ikan, kemana engkau pergi? Kenapa tak makan umpan? Sungguh heran dalam hati. Ikan keke, ikan galama, ikan sepat lemak rasanya. Sembah pati kepada raja, hendak balik ke janda lama. Oh ikan, kemana engkau pergi? Macam mana nak makan umpan? Kerana Pak Yem tak mandi pagi. Ikan siakap, ikan senong, ikan gelama, ikan duri. Kalau cakap lalu pembohong, lama-lama jadi pencuri. Oh ikan, kenapa tak makan umpan? Macam mana nak makan umpan? Ikan takut pada siraman. Ikan gabus dari seberang, mari goreng dalam kuali. Rupa siraman sangat garang, itu sebab ikan pun lari. Oh ikan, mana dia ikan besar? Kalau ikan tak makan umpan, tentu Pak Yem perut lapar. Banyak ikan perkara ikan sodak panjang muncung. Kuah ada celaka badan, memang nasib tak beruntung. Oh ikan, mana dia nenek ikan? Kalau pancing kau tak makan, kau ku sumpah jadi siraman. Ikan tunda, ikan soda, ikan arwan dan ikan pisang. Orang tua belaki budak, macam bulan di pagar bintang. Oh ikan, ini dia ibu ikan. Dia sentap saya tahan, ikan masuk di dalam sampan. Ikan tamban, ikan sepat, ikan terubuk, ikan teretang. Banyak ikan kita dapat, mari Pak Yem kita pulang.